Okay, soalan persamaan serentak. So ni part 2 tau. Kalau nak tengok part 1, saya boleh tengok dekat saya punya description, saya ada bagi link macam mana kita nak kira soalan persamaan serentak. Jadi dekat part 1 hari tu, saya ajar guna, okay, kita tahu kan nak buat persamaan serentak ada 3 cara. Sama ada kita nak guna penghapusan, kita nak guna penggantian, ataupun kita guna matrix. So tengok pada soalan, kalau tak kasih guna matrix, dan boleh guna penghapusan atau penggantian. Kalau dia tak bagi tahu, mana-mana pun boleh guna. Since yang part 1 ni saya dah cover penghapusan dengan penggantian, untuk part 2 iaitu video ni sama je, semua saya nak ajar macam mana nak guna matrix. Sebab kadang-kadang ada soalan memang dah bagi tahu, dia nak suruh kita guna yang mana. Okey, kalau tengok balik soalan ni, okey, soalan ni dah siap-siap. Dia kata as matrix equation, maksudnya dia suruh kita keluarkan dan tunjuk dalam bentuk matrix. So ni pun dia cakap using matrix method, maksudnya kita kena selesaikan guna kaedah matrix. Okey. Okay, sekarang kita tengok soalan. Dia kata Betty ni umur dia P tahun. Betty umur dia P. Chandran pula umur Q. So tengah cakap pasal Betty dengan Chandran, dia dah bagi siap-siap pemboleh ubah iaitu P dengan Q. Lepas tu dia kata Chandran ni umur Q dan 4 tahun lebih muda dari Betty. Bila kita cakap pasal umur, kalau lagi muda 4 tahun, mestilah kita kena tolak lah nak tahu umur Betty, betul? Sebab Chandran 4 tahun lagi muda dari Betty. Betty ni P tahun. So Betty ni P tahun. Umur Betty sama dengan umur Chandran tolak 4. Nampak? Kita dah dapat persamaan pertama. Okey. Lepas tu, kalau kita nak buat soalan macam ni, kita mesti ada dua persamaan. Kalau ada 2 pemboleh ubah, mesti ada 2 persamaan. Ni persamaan pertama, mesti ada persamaan kedua, baru kita boleh buat persamaan serentak lah. So tengok lagi, dia kata pada tahun ini jumlah umur mereka ialah 24. Bila cakap pasal jumlah, kita tahulah tambahlah. So maksudnya P tambah Q sama dengan 24. Okey. Jadi memang dah bagi kaedah matrix, kena selesaikan guna matrix. Kalau saya suka guna kalkulator, terus check siap-siap P sama dengan apa, Q sama dengan apa. Lepas tu bila kira, contohlah P atau Q dapat lain, so kita tahulah kita careless mistake lah. Tapi nak kira dulu dan check jawapan pun boleh. Di mana kita boleh check jawapan guna kalkulator kelas Swiss ni lah. Okay. So kita check guna kalkulator dulu. Macam mana nak check guna kalkulator? Kalau nak check guna kalkulator, kita kena susun siap-siap. Maksudnya P dekat depan, Q pun mesti dapat selepas P. Okey, sekarang P sama dengan Q tolak 4, betul? Kalau kita susun dia, P tolak Q sama dengan negatif 4. Okey, bawah ni P tambah Q sama dengan 24. Nampak tak? Kita dah susun. Depan ni P, belakang ni Q yang sama dengan apa dia. Lepas kita susun, kita boleh direct tekan dekat kalkulator lah. Okay. So cara dia, mula-mula kita tekan menu. Okay. Bila tekan menu, dia keluar macam ni. Okay. Lepas tu kita tekan, nampak atas STD ni ada negatif dalam kurungan. Kita tekan dia, dia keluar macam ni. So kita tengah buat simultaneous equation ataupun persamaan serentak lah. Kita tekan 1. So dia tanya ada berapa pemboleh ubah? So ada 2 iaitu P dengan Q. Okay, so sekarang kita masukkan. So P sama dengan 1P. Sekarang yang ni guna X dengan Y. Kita tengah buat pemboleh ubah. So tak kisah huruf apa, asalkan P dengan P, Q dengan Q lah. So P ni 1P, tekan 1. Bila tekan sama dengan, dia automatik pergi nombor seterus dia lah. Tekan sama dengan, kita ada negatif Q.
Negatif Q ni sama dengan negatif 1. Tekan sama dengan, okey, dia tanya sama dengan apa? Sama dengan negatif 4. Negatif 4. Tekan sama dengan. Bila tekan sama dengan, dia akan automatic pergi next number lah. Tapi make sure kita punya atas ni betul lah. Nampak 1x tolak 1y sama dengan negatif 4. So ni P ni sama yang nombor depan iaitu X lah. 1, negatif 1, negatif 4. Betul. So bawah ni P sama dengan 1. Tekan sama dengan. Q tekan 1 sama dengan. Belakang tu 24. Okey. Nampak? Kita dah masukkan semua kan. Sama. Atas dengan bawah ni patut samalah. Jangan pula yang ni dah keluar lain. Tekan ni lain pula. Tekan sama dengan. So, jawapan yang kita dapat, X patut dapat 10. So, X kita ni P lah. So, bila kira patut dapat 10. Tekan sama dengan lagi sekali, Y patut dapat 14. Y ni kedudukan dia Q lah, patut dapat 14. Bila kira patut dapat ni. Kalau kira tak dapat ni, maksudnya careless lah. Alright. Di mana sebab patut, kalau dah keluarkan 1, 2 ni, patut dapat ni lah jawapan akhir dia. Okay, now kita kira guna matrix. Okay, sekarang kita guna kaedah matrix. Kalau nak guna kaedah matrix, kena susun sama macam ni. Depan ni X, ni Y, sama dengan apa? So, kita keluarkan nombor dia. P ni sama dengan 1P. Q sama dengan negatif 1Q. Betul? Keluarkan perkali dia. P sama dengan 1. Q sama dengan 1. So, belakang ni P, Q. Nampak? Yang kat depan ni, atas ni, yang mula-mula ni dekat atas, ni dekat bawah. Sama dengan apa nombor kat belakang ni? Nombor dekat belakang ni, negatif 4 dengan 24. Okay. So, paling penting matrix ni, kita kena berjaya keluarkan benda ni. Okey. Bila kita dah buat macam ni, sekarang yang kita nak tahu nilai P dengan Q. Matrix ni kena bawa pergi belakang. Dia bukan main bawa pergi belakang je. Bila pergi belakang, dia akan jadi matrix songsang. Ni kena ingat formula lah. Contoh kita ada sini A, B, C, D. Bila kita songsangkan dia, dia akan jadi 1 per A D tolak BC. A, tempat A dengan D terbalik. B dengan C akan tukar simbol. Nampak? Dia just kena keluar macam ni. Daripada sini jadi macam ni. Kita tengok balik. Sekarang matrix kita ni 1, negatif 1, 1, 1. Betul? Bila dia songsang, dia akan jadi 1 per A darab D. So, sekarang ni A, ni D. 1, 1 tolak B dia ialah atas ni negatif 1 darab B, C. Ni C, nampak kedudukan dia 1. Okay. Sekarang tengok balik kedudukan A dengan D terbalik. 1 dengan 1 terbalik. Samalah kan sebab nombor sama. B dengan C ni simbol bertukar. So sekarang B ni negatif 1. Negatif 1 jadi 1. So, C kita ni negatif, C kita ni 1 jadi negatif 1. B dengan C simbol tertukar. So, ni ialah matrix songsang kita. So, bila kita nak PQ, sama dengan matrix songsang ada kat sini. So, 1 per 1 darab 1, 1 tolak negatif 1 darab negatif 1 tolak negatif 1 lah. Okay. Okay, so sekarang nampak A, D, B, C ni kita dah keluarkan sini 1, 1, negatif 1, 1. Nampak ni dah ada kat depan ni. So masukkan balik negatif 4 dengan 24. Okay. So, 1 tolak ni dapat 1 per 2. Sekarang kita buat matrix macam biasalah. So, nampak dia punya baris dengan dia punya lajur. So,
Satu, nampak? Yang pertama dengan pertama, kedua dengan kedua. Yang pertama dengan pertama, 1 darab negatif 4 dapat negatif 4. Tambah dengan yang kedua dengan kedua, 1 darab 24 dapat 24. Okey. Lepas selesai baris pertama, pergi baris kedua. Negatif 1 darab negatif 4 dapat 4. 1 darab 24 dapat 24. Nampak tak? 1 darab dengan 1 tambah 2 darab dengan 2. Yang ni 1 darab 1 tambah 2 darab 2. So, sama dengan 1 per 2. So, negatif 4 tambah 24 dapat 20. 4 tambah 24 dapat 28. So, sekarang 1 per 2. 1 per 2 darab 20 dapat 10. 1 per 2 darab 28 dapat 14. Okay. So, kita tengok PQ kita dapat macam ni. Di mana bila kita kira tadi matriks kita ni P dapat 10, Q dapat 14. Tengok balik yang kita kira tadi. Ni yang kita kira. Yang guna kalkulator pun sama. P patut dapat 10, Q patut dapat 14. So, kita kira ni betul lah. Okay. Okay. So, nombor 8. Dia kata, okay, ni pun sama macam tadi. Soalan ni dah siap-siap cakap kena guna kaedah matriks. So, penting untuk tahu semua kaedah untuk kira soalan ni lah, persamaan serentak ni lah. Matriks kena tahu, penggantian ataupun penghapusan pun kena tahulah. Okay. Jadi, soalan ni dia kata, sebuah kedai menjual 52 helai kemeja T dan 52 helai seluar dengan harga 1716. Maksudnya jumlah dua-dua yang dia jual ni 1716. So, kemeja T dan sehelai seluar. Okay, bila kita nak kira persamaan serentak ni, kita kena ada pun boleh ubah lah. Takkan nak tulis seluar, kemeja, panjang kan. So, kita bagi dia huruf. Kemeja ni senang kita bagi X, seluar ni kita bagi Y. Senang kita nak buat persamaan kita. So, kita tahu 52X tambah, maksudnya 52X dan 52Y, dia dapat 1716. Ni pertamalah. Okay, lepas tu dia kata bulan Februari menjual 60 helai kemeja T dan 50 helai seluar dengan harga 1,800. 60 kemeja. Jadi 60X tambah dengan 50 helai seluar sama dengan 1,800. Nampak? Sekarang mesti guna kaedah matriks lah. Sebab kenapa? Soalan dah siap-siap bagi tahu. Okay, so macam saya suka check jawapan dulu, tak kisah. Just nak tahu, maksudnya bila kita kira apa yang kita patut dapat. So that bila kita kira, tak samalah X atau Y. So kita tak payah nak tunggu habis baru kita kira, kita confirmkan. Kita boleh confirmkan terus kan. So tadi, tekan okay. First step, kena susun lah. Kena susun. Okay, depan ni mesti sama X dengan X, Y dengan Y. Dah siap-siap susun, boleh direct masuk kalkulator lah. Tekan menu, dia keluar macam ni. Atas STO ni ada negatif ni, tekan negatif ni, nampak tak? Bawah ni. Okay. Lepas tu atas ni ada 1 atau 2 simultaneous equation. Okay, tak apa, saya tunjuk balik, lupa nak tunjuk ni. Okay. So tadi, alright. Okay. Cara dia tadi, tekan menu. Okay, dah keluar macam ni. Tekan negatif dalam kurungan ni. Dia keluar macam ni. Tanya kita nak mana. Kita nak buat persamaan serentak. Bahasa Inggeris simultaneous equation. So, tekan 1. Dia tanya berapa pun boleh ubah. 2. Okay, so sekarang dah keluar macam ni. Kita boleh masukkan nilai. Macam tadilah. So, tengok. Depan ni 52X. So, 52 tekan sama dengan
Okey. Lepas tu sekarang masukkan nilai Y. Nilai Y kita pun sama juga 52. So 52 tekan sama dengan. Okey. Sekarang masukkan belakang ni 1716 tekan sama dengan K. Yang ni 60 tekan sama dengan 50 tekan sama dengan 1800. Nampak tak? So pastikan yang kita masukkan ni sama dengan yang kita keluarkan tadi. Okey, kita dah keluarkan. Tekan sama dengan, dah masuk semua, tekan sama dengan, dia akan keluar nilai. So X yang kita patut dapat ialah 15. Tekan lagi sekali sama dengan Y yang kita patut dapat ialah 18. Di mana kalau kita kira kejap lagi tak dapat 15 dengan 18, maksudnya kita dah salah kira. Kita ada careless dekat sini lah. So kita senang, kita boleh double check. Okay. So macam tadi nak buat matrix kena keluarkan dia punya matrix dululah. So ni 52. Yang ni pun 52. Yang ni 60. Yang ni 50. Okay, so yang ni XY. Yang ni 1716 1800. So sebenarnya kalau tengok nombor ni besar lah, kita boleh kecilkan. Sebenarnya kalau kita kecilkan lagi bagus lah. Kenapa? Kalau kita kecilkan, kita tak perlu darab nombor yang besar. Mana-mana boleh. Okay, so kalau tengok ni, okay, so nak kira X dengan Y ni, kita kena pindahkan yang ni pergi belakang. Bila pindah belakang, dia akan jadi matrix songsang. Macam mana nak kira matrix songsang ni? Ni formula lah daripada A, B, C, D. Pedang balik. Okay, daripada A, B, C, D, dia akan jadi 1/AD tolak BC dalam kurungan A dengan D akan terbalik. So jadi D, A. B dengan C akan tukar simbol. B jadi negatif B, C jadi negatif C. Ni kena ingat lah. Kalau matrix songsang ni yang asal, bila songsang 1/A darab D tolak B darab C dalam kurungan A dengan D terbalik, B dengan C tukar simbol. Okay, so sama dengan pindah belakang, dia ada kat depan ni 1/A darab D. So A dia macam ni, A, B, C, D. A darab D sama dengan 52 darab 50 tolak B darab C. So B kita ni 52 darab 60. Okay, dalam kurungan kita ni A dengan D terbalik, 52 dengan 50 terbalik. Sini 50, sini 52. Okay, lepas tu B dengan C tukar simbol. B ni daripada 52 jadi negatif 52. C ni daripada 60 jadi negatif 60. Okay, jangan lupa pula yang belakang ni 1716 1800. Okay, so sama dengan yang ni, boleh guna kalkulator je. 1/52 darab 50. So 52 darab 50 tolak 52 darab 60. Kita dapat negatif 520. Okay, so negatif 520. Ni baru yang ni, jangan lupa yang ni pula. So yang belakang ni matrix, kita kena darabkan matrix. Bila darabkan, yang pertama mesti baris. Kita buat baris macam ni. Yang kedua mestilah cur. Di mana unsur yang pertama darab dengan unsur pertama, unsur kedua darab dengan unsur kedua. So yang ni 50 darab 1716.
part pertama tambah unsur kedua kita ni negatif 52 darab dengan 1800. Okay, negatif 60, yang pertama dengan pertama, negatif 60 darab dengan 1716, kedua dengan kedua tambah 52 darab dengan 1800. Kita balik. Sekarang boleh kira guna kalkulator je lah. So negatif yang belakang ni 50 darab 1716, 50 darab 1716. So tambah tolak negatif 52 ni jadi negatif 52 je lah, darab dengan 1800. So kita dapat negatif 7800. Okey, yang bawah ni pula negatif. Okey, sebenarnya kan daripada kita padam tulis balik, yang tadi ni kita just tukar nombor je. Sebab nampak negatif 60 ni yang bertukar, yang ni je yang bertukar, yang lain semua sama. So just gerakkan dia punya arrow ni, 50 padam dia 5 jadi negatif 60. Nampak? Negatif 52 ni jadi 52. So cepat daripada nak tulis balik. Tekan sama dengan negatif 9360. Negatif 9360. So sekarang nak kira XY, kita just darab je lah. Negatif 1/520 darab dengan negatif 7800. So bila per macam ni, sama jugalah macam kita bahagi. Okay, dia negatif, ni pun negatif. So automatik bila bahagi akan dapat positif. So just ambil nombor dia 7800 bahagi dengan 520 dapat 15. Okay. So lepas tu Y ni tadi 9360, dia negatif kan, tapi sebab nombor depan pun negatif, dia akan jadi positif. Kita bahagi dengan 520, kita dapat 18. So X kita ni nilai dia 18, Y kita ni nilai dia 18. Tengok balik soalan ni, dia tengah cakap pasal apa ni. So dia kata dia nak harga kemeja T dengan seluar. Okey, macam tadilah, ni yang kita guna kalkulator. So kita kira sama, maksudnya kita kira betul lah. Sebab kita kena ada jalan kira, tak boleh ada jawapan je. Cuma bila kita check kalkulator, kita tahu jawapan kita ni tak careless, betul. Alright. Tapi dia bukan nak X dengan Y, dia nak harga sehelai kemeja T dan seluar. Jadi kita cakap harga kemeja T, kemeja T ni mewakili X, betul. Harga kemeja T ialah RM15, di mana harga seluar iaitu Y ialah RM18. Okay. So macam ni lah. Kalau dia dah bagi siap-siap matriks, memang kena guna kaedah matriks. Kalau dia tak mention kaedah matriks, boleh guna mana-mana cara untuk persamaan serentak. Okay, tu je lah. Thank you. Okay, untuk pembelian kalkulator kelas Swiss yang saya guna dalam video ni, just pergi dekat bawah, ada dekat bahagian description. Okay, kita nampak macam ni. Bila tekan show more, ada dua link lah. Satu untuk beli kalkulator, satu lagi ni untuk pergi dekat playlist. Di mana playlist ni ialah semua video-video yang saya buat, tutorial kalkulator ni, soalan percubaan SPM. Dan atas ni pula ialah dia punya Casio official store. So di sini ialah Casio punya official store, di mana kita tengok sekarang kalau kita beli kalkulator, kita dapat eco notepad lah. Tapi dia punya benda ni tukar-tukar. Tapi every time kita beli kalkulator, walaupun tak dapat notepad, still kita akan dapat barangan eksklusif daripada Casio lah. Hanya bila kita beli dekat Casio official store. So nak beli boleh terus buy now, ataupun boleh add to cart dulu baru check out pun boleh.